Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okey. Sebelum tu kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, so mana lagi yang lain ni? Before that saya nak check, adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas? Kan, video semua clear. Cuba komen sikit. Mana yang lain ni? Cuba inform tim-tim yang dalam grup tu. Boleh masuk apa semua. Malam ni kita nak menuntut ilmu. Alright. Suara jelas, terbaik. Inform kawan-kawan dalam tu. Nanti tanya saya macam mana nak buat. Dah kelas tak masuk kan. Alright. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada tim GM Hub yang baru daftar. Baru ni saya ada buka pendaftaran sampai 9 hari bulan. So yang baru mendaftar tu tahniah. Pastikan selesaikanlah 11 langkah untuk mula bisnes kereta sewa dengan GM Hub. So lepas you daftar tu, saya terus WhatsApp you 11 benda lah yang you kena buat. And then make sure you tengok video-video dan baca nota dalam channel Telegram GM Hub Nota. So saya ada buat satu channel. So dekat situ ada video, ada nota. Make sure you khatam lah. Alright. Kalau tak faham, tengok ulang-ulang kali. Kalau still tak faham, tanya je saya, tak ada masalah kan. And then macam untuk permulaan lah, untuk you buat marketing semua, so saya suggest untuk you buat Facebook page and then daftar Google My Business lah. Facebook page ni you boleh buat based on you punya location. You boleh buat lah car rental, contohnya Perak kan. So buat page tu. Page tu dia just campaign lah. Sebab apa, bila orang nak cari servis kereta sewa, dia akan pergi dekat Facebook, dia akan type lah car rental, lokasi sekian-sekian. Dia tak type green matric apa semua, dia type car rental location. Saya pun nak cari kereta sewa, saya akan type car rental dekat area sini kan. So siapa yang letakkan page dengan Google My Business yang based on location tu, dia akan mudah dicari lah. Alright. And then dekat you punya page dengan Google My Business tu, you nak letak logo ke gambar green matric, tak ada masalah. Kan? Alright. Page dengan Google My Business ni saya cadang better you letak dalam bahasa Inggeris lah. Ada orang dia letak bahasa Melayu. Sayang lah kalau letak bahasa Melayu. Sebab apa, hanya orang yang faham bahasa Melayu je yang boleh nampak. So kita nak target customer premium. Orang Malaysia, orang luar negara kan. Okay, and then kita ada sediakan juga group Telegram. Group Telegram tu you boleh download lah video, gambar apa semua. You download, lepas tu you post dekat you punya page kan. So gambar dengan video kat situ, saya ingat kalau campur semua tu dah lebih daripada 600 lah. Kalau you download post hari-hari pun cukup 2 tahun lah kan. And then gambar-gambar dengan video tu bertambah lah setiap bulan kan. Alright. Nak buat dengan tak nak buat je. Alright, kalau dapat booking jangan risau, tanya je dalam grup ataupun WhatsApp saya ataupun WhatsApp Helena lah. Saya ada sediakan saya punya assistant untuk bantu. Kadang-kadang saya travel, saya lambat reply, so boleh contact Helena lah kan. Alright, ataupun senior-senior lah. Kalau segan boleh WhatsApp saya personally. Cuma kadang-kadang saya ambil masa sikit lah untuk saya jawab kan. Alright. So apa yang bestnya dengan bisnes kereta sewa ni? Bisnes kereta sewa ni ikut pengalaman saya lah. Lepas saya start 2006 and then masuk tahun 2008, maknanya lepas 2 tahun. So saya start dapat customer yang referral daripada customer saya. Saya start kereta sewa dekat student. Lepas tu student ni dia start promote and then saya start dapat customer daripada family, kawan-kawan student saya kan. So maknanya kereta sewa ni kalau you konsisten buat, so orang cari kita. Selagi kita bagi servis yang bagus, kita jaga dia orang akan start cari kita. And then saya start dapat orang awam, lepas tu saya start dapat company kan. And then bisnes kereta sewa ni dia boleh sustain lah.
So, selagi ada airport, selagi ada orang bergerak, selagi ada bengkel-bengkel, selagi ada company, memang bisnes kereta sewa ni akan ada permintaan. Alright, cuma kita nak bagi orang nampak je. Macam mana nak bagi orang nampak adalah dengan kita bagi servis yang bagus lah kan. Alright. So saya nak lah siapa yang join JMA Hub ni, dia buat bisnes kereta sewa, sebenarnya saya mengajar you ni sebenarnya untuk anak-anak you kan. So kalau saya marah ke, saya tegur apa semua kan, you jangan ambil hati lah. Sebab apa, kita buat benda ni untuk anak-anak kita. Bisnes kereta sewa ni sebenarnya memang boleh diwariskan. Saya pernah tengok ada orang dia buat bisnes kereta sewa ni dah 30 tahun. Tapi buat cara kampung lah kan. And then kalau you tengok company-company car rental yang dalam persatuan, dia orang ni dah 40 tahun dah. Mungkin daripada bapak dia sambung ke anak dia kan, sambung ke cucu. Dah 40 tahun. So bisnes kereta sewa ni memang boleh sustain. And then kalau you tengok company-company yang besar-besar daripada luar negara kan, macam Hertz kan. Hertz dah lebih daripada 100 tahun. Macam Avis tu pun dia start masa tahun 50-an. Masih lagi ada. Kan. So bisnes kereta sewa ni kita boleh buat sekarang ni, and then kita dapatkan customer, kita jaga servis, insyaAllah lah bisnes tu dia akan continue. Alright. So malam ni kita ada tetamu jemputan khas lah, kan. So saya jemputlah Tuan Mazlan ni untuk berkongsi tentang insurans P2P. So saya panggil dia ni sebab apa, benda ni baru je kita lancarkan pada bulan ni. So mungkin ada yang tak berapa faham. So saya mesej Tuan Mazlan, boleh tak ceritakan ni? Kalau you all ada soalan nak tanya, tanya je sampai lebam. Alright. So dah ready nak dengar apa perkongsian daripada Tuan Mazlan? Kalau dah ready, cuba komen. Ready? Ready. Ready, terbaik. Okay, so Tuan Mazlan, tanpa membuang masa, saya serahkan dekat Tuan Mazlan, dan you all kalau ada soalan tanya je, tanya sampai lebam sampai you faham. Okay, Tuan Mazlan silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Saya tak dekat sini, saya tengok dalam 34 orang yang join kita malam ni. Okey, terima kasih kerana beri peluang kepada Tuan Wahid, beri peluang kepada saya untuk explain tentang insurans P2P ni, yang mana yang kalau tuan-tuan tahu, P2P ni baru lagi dalam pasaran, baru dibuat bulan 4, bulan April itu, kalau perasan dalam Trevo ataupun ada 2-3 syarikat yang dah implement P2P. Sebelum tu dia semua tak ada lagi. So maksudnya kita ni antara yang terawal daripada bulan April sampai sekarang bulan dah lebih kurang 6 bulan lah. Dan saya rasa kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin depan ni kita bincang. So untuk permulaan tu saya nak bagi pemahaman secara yang basic, so at least semua orang boleh tahu apa itu P2P, apa yang terkandung dalam P2P, dan apa yang punya coverage. So daripada situ baru kita tengok boleh tak kita nak ambil. Okey, saya share dekat sini saya ada bentuk Kita bagi iPad ya. Cik iPad ya. Mana iPad ya? boleh nampak okey. Tak ni dah. Halo, okey. Apa itu insurans P2P? Dekat sini untuk senang untuk kita nak faham, dia terkandung antara dua benda. Basic insurans polisi yang kita ambil tu, motor polisi, dengan tambahan atau add-on dia panggil P2P endorsement. So ini yang menjadikan dia insurans P2P tadi. Kalau tak ada bahagian yang kedua tu, P2P endorsement, dia hanya basic insurance. So untuk lebih lanjut, apa yang terdapat dalam insurans P2P, ini kita kena faham. So mudah je nak ingat, dalam P2P ni dia cover on damage, maksudnya kerosakan untuk kereta sendiri. Maksud dia sama macam polisi insurans motor yang biasa.
Dia cover third party, liability to third party, maksudnya dia ada section 1 own damage, section 2 tu liability kepada third party. Kalau kita langgar orang atau langgar another party, insurans tu akan bayar. Okey, yang ketiganya adalah P2P LLP. Ini liability to passenger. Ingat tak? Ini liability to passenger ni nanti saya terangkan in detail selepas slide ni. Yang satu lagi P2P LLOP ni liability of passenger. Maksudnya ada dua, kepada passenger dan liability driver kepada liability passenger kepada orang luar, maksud third party, dan satu lagi liability driver kepada passenger. So ini semua dah ada dalam endorsement P2P tu. Okey. Ini perbezaan dia yang saya nak tunjuk. Okey, kalau tengok sini ada dua kategori. Sebelah kiri saya letak normal motor policy, sebelah kanan add-on P2P. So saya bagi contoh ikut insurans. So untuk insurans etika ni saya buat untuk insurans etika. Tetapi yang Allianz ni yang ada P2P, etika tak ada P2P. Okey, basic premium kalau kita tengok yang bahagian atas tu, basic premium kalau untuk motor polisi yang biasa ni adalah mengikut market value, kecuali kita minta tukar kepada market value. Agreed value. Agreed value ni ada perbezaan, nanti saya terangkan. So yang keduanya adalah all authorized driver kalau ambil dengan etika. Kalau ambil dengan insurans lain, kemungkinan besar all authorized driver ni tak ada. Kalau tuan-tuan ingat, dia ada name driver, unnamed driver, lepas tu lagi satu authorized all driver dia panggil. So kalau ikut yang sama sebelah kanan tu, add-on P2P dengan Allianz, dia sama juga basic premium, basic policy yang cover tu, dia pengiraan basic premium, dia adalah on agreed value. So ini kita kena faham, kalau compare dengan normal motor policy, dia atas semasa kita nak ambil tu, automatic dia akan calculate on market value. Maksudnya sum insured yang kita ambil tu market value. Tetapi dengan ada add-on polisi P2P ni, dia atas agreed value. Agreed value maksudnya harga semasa kita ambil, kita lock. Kalau harga tu 60,000, kita lock, tahun depan harga jatuh 55, still harga kita 60,000 dan kita entitled for that. Dan dekat sini P2P memang dah tersedia dengan all authorized driver. Kalau tengok situ yang saya letak P2P endorsement tu yang 4 tadi, yang tuan-tuan tengok sebelum ni, ada 4 bahagian tu. Own damage, third party liability, passenger liability dan liability to passenger, LLOP, LLP tu. Itu dah ada siap lah, tak payah ambil. So kalau tengok sebelah kiri pula, yang bawah sekali, kita kena tambah windscreen kalau kita nak tambah, itu add-on lah. Yang keduanya B itu flexi PA. Kalau kita compare dekat sebelah kanan, sama juga, enhanced roadworthy itu PA juga, tapi bahasa dia lain. Okey, dua benda tu A dengan B sama. Yang C limited special peril, dan compare dengan sebelah kanan Allianz special peril. Limited special peril dengan special peril tak sama tau. Limited special peril adalah limit, dia 10% daripada sum insured kita. Kalau special peril yang under Allianz, under P2P tadi, dia bagi full sum insured. Kalau 60,000, 60,000. Kalau kata untuk limited special peril, harga dia adalah maksimum sebanyak 10% daripada 60,000 is 6,000 je. Dan kita terpaksa ambil asing, maksudnya asing di sini legal liability to passenger, LLOP, ataupun yang kelima itu legal liability of passenger, LLOP. Yang ini dalam P2P endorsement dah ada siap. So kita ambil hanya 3 yang atas je. So yang 2 bawah tu dah dikira dalam P2P endorsement tadi. So ini perbezaan yang kita boleh nampak kenapa P2P ni dia extra dan lebih mahal. Dia lebih mahal sebab P2P endorsement tadi dihaskan untuk kereta-kereta sewa persendirian. Dia panggil, kalau dalam bahasa Inggeris is private car, private car. Dan private car ni adalah
bernaung di bawah mana-mana platform, dia panggil e-platform. So dalam sekarang ni yang kita buat sekarang is under e-platform Green Matrix. Okay, Green Matrix GM, siapa-siapa yang bernaung di bawah GM tak semestinya tuan-puan kena register, maksudnya dalam sistem untuk buat tempahan melalui GM, tapi digalakkan untuk buat demikian sebab kalaulah benda ni melibatkan claim tuntutan, dokumen-dokumen yang related dengan ni akan diminta oleh pihak insurans untuk kita produce. So macam mana kita nak relate kenderaan kita ni adalah di bawah Green Matrix. Tetapi dia setakat sekarang ni dia banyak leniency, so tak perlu pun dokumen tu, tetapi kita sediakan sebagai macam standby lah. Okay, saya pernah explain benda ni dalam grup Telegram. Kalau nak tahu detail tu ada dalam tu lah. So ni just untuk information untuk malam ni. So yang saya ingat yang tu sajalah setakat sekarang ni untuk saya punya explanation. So saya buka untuk pertanyaan. So saya lebih suka orang bertanya, senang nak faham daripada kita nak explain kan. So ada apa-apa, siapa-siapa nak bertanya? Okay, ada soalan tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Mazlan. Ya saja. Saya nak tanya, dalam tadi yang etika tu dia ada LOP, LLOP. Dalam alliance tu, dalam P2P tu benda tu dah embedded Limited, yes. Dah. Maknanya dia dah macam package sekali. Ya. Apa perbezaan pricing tu macam mana? Sebab bila kita add on kan, dia punya dia punya premium tu dah lain. Maksud saya etika lah, saya ambil etika. Saya ambil peril semua kan. So dia dah lain lah. Dah lain, betul. Berapa agak dia punya different tu? Different tu kalau saya tengok yang sebelum ni lah kan, saya rasa tak banyak different, tapi kalau dalam bentuk amount, harga dia tu LLOP kalau tak silap saya dalam RM78 macam tu, satu lagi dalam RM40 lebih. So that's the different. Tetapi dia applicable untuk kereta yang kita daftar, yang kita declare P2P ni kita sewa, dan memang tak ada red tape, maksudnya tak sangkut. Tapi kalau kita pakai yang tadi, yang Etika tadi, memang ada LLOP, kita beli asing, memang kita tambah pun tak banyak, dalam RM50-60, different daripada yang kita sewa under P2P ni. Tetapi bila berlaku kemalangan atau berlaku ada claim, maksudnya claim tu kita takut benda tu akan expose status sebagai kita sewa. Bila kita sewa je, trigger yang untuk Etika tadi, dia akan investigate. Nah, masa ni lah yang akan possibility yang kita kena reject lah kita punya claim tu kalau determine market. I see. In term of apa tadi, tak banyak ke ni? Okey, contoh katalah 1000 premium dekat Etika, nombor-nombor lain dekat P2P tu. Agak-agak berapa dia punya tu? So, okay, 2-300 ke 3-400 ke macam mana? Okey, perbezaan dekat sini. Kita ambil tadi contoh yang tuan cakap tadi Etika, okey, dengan Allianz, okey. Basic premium adalah sama. Maksudnya basic premium kita ambil buat satu contoh lah, 1000 lah. Okey, 1000 basic premium dengan submission sekian-sekian. Dua-dua sama, okey. Etika dengan Allianz. Dari situ kita ada NCD. Maksudnya kita ada NCD 55%. Kan? So bila apply, kita buat comparison lah dua-dua tadi. Apply 55%. So dekat Etika tadi lepas 55% dalam 1000 dalam lebih kurang 400 lebih lah kan, selepas tolak diskaun, tolak NCD. So yang dekat NCD sama juga 450 juga. So 450 sebelum dia bagi service tag dan semua tu, kita add on, kita tambah windscreen, kita tambah yang tadi 45 tadi kan. So itu yang menyebabkan amount tu berubah dekat situ. So kalau yang Allianz pula tadi, P2P endorsement adalah lebih kurang 115% daripada premium selepas tolak NCD tadi. So maksudnya 450 didarabkan dengan 115,
kita akan dapat extra dekat situ. So Asyik. 450 times 115 lebih kurang, sekejap saya guna kalkulator ni, senang. Kali 115%. Lebih kurang dalam RM517.50. So kita tambahkan saja dengan 450 tadi, itu P2P saja. So maksudnya dah 967. Kalau dengan tadi Etika tu kita ambil tadi 400 lebih campur dengan add-on yang kita nak tambah windscreen, sebab windscreen dia 15% daripada sum insured. Kalau 1000 maksudnya 150. So bayangkan kalau kita tambah-tambah yang kat situ lebih kurang je. Cuma P2P ni perbezaan dia ada charge extra sebanyak 115%. Ya, kalau kita tengok calculation tadi adalah sebanyak 500 lebih kan. So itu perbezaannya. Asyik. Okey. Ini dah 115% lah. Selagi tinggi kita punya NCD, selagi banyak kita save lah dekat situ. Kalau kita bayangkan saya buat kalau kereta ni kereta baru, tak ada NCD lah, zero kan. Maksud kita baru atas nama kita kan. So bayangkan dekat situ premium tadi yang 1000 tadi tak tolak apa-apa campur dengan 115. So maksudnya dia akan 2000 lebih. Double lah. Betul. So itu yang pemahaman secara basic lah. Ya, faham. Baik. Ada yang 115 tu dah masuk peril semua tu lah special peril ada 3 tadi. Windscreen kena tambah add-on macam biasa. Lepas tu enhancement warrior tu sebab saya recommend tu sebab dia unlimited towing. Dia dalam RM99 je. Tambah RM1 kan. Tambah RM1. Kita nak towing dari mana ke mana pun tak apa, tak ada hal. Sebab kita sewa kita kadang-kadang stranded jauh nak bawa balik. Dan satu lagi tambahan kepada untuk kereta kita tambah satu windscreen, enhancement dan special peril. Special peril ni pun tak banyak, dia dalam RM40 lebih. Kalau compare special peril yang dekat Etika tu, dia panggil unlimited special peril, dia cuma 10%. Tapi kalau dengan Allianz ni yang ada P2P ni, yang kalau kita ambil sekali, so maksud dia banjir tu kalau kita tu 60,000 lah cover. Okey. Kerosakan apa nanti mungkin dia ada pengiraan lah. So dia cover banjir, tanah runtuh, kalau kena timpa pokok semua dia kira peril. Peril, yes, betul. Okey. Alright. Terima kasih tuan. Kalau yang peril biasa yang Etika tu, kalau let's say lah kereta tu pergi banjir tenggelam. Kalau dia beli Etika dengan Allianz, Etika bayar berapa je? Kereta tu memang habis lah, memang rosak tu kan. Okey, dia yang special peril, limited special peril yang kita tambah dia memang bayaran kepada ni untuk 10% ya. Let's say sum insured 60, dia bayar 6,000. Tetapi kereta tu kalau total loss disebabkan oleh kemalangan tadi, tapi dia masuk dalam banjir apa semua tu, dia consider total loss 100%. Tetapi kalau kata dia setakat kita parking, lepas tu kereta tu kena banjir kan, maksudnya kita ambil contoh kalau parking dekat basement, basement parking dekat mana-mana mall, nak tuntut dekat mall susah kan. So masa kita claim kat insurance, so insurance tu ada limited special peril, dia cuma bayar dekat 10% jumlah daripada amount yang kita insured. So maksudnya kita kena top up atau fork out kita punya own pocket money untuk tambah untuk repair kereta atau nak tukar, sebab kereta ni dia bukan dalam bentuk jalan. Kalau berjalan dah accident, tapi kalau tak jalan kita tinggal parking apa semua still cover. Kalau insurans tanpa special peril ataupun limited special peril memang tak cover langsung. Saya bagi contoh lah, ada kawan saya ni dia ada Honda hybrid yang pakai bateri kan. Ya. Dia banjir, lepas tu dia kata dia nak repair kereta tu sebab dia elektronik kan, 70,000 tuan. So kalau dia beli yang P2P ni, adakah P2P ni akan cover yang ni? Kalau macam dia beli Etika tu, dia dapat mungkin kereta tu harga 100,000, dia dapat 10,000 je. Tapi kos untuk repair tu 70,000. Ya, betul. Macam tu sebab saya rasa kalau untuk P2P ni memang dia cover 100%. Kalau 100,000, 100,000. So maksudnya dia tak cover kata untuk kita ikut sum insured tu lah. Yes. Kita yang aggregate value tadi ya. Okey, faham. Manalah tahu. Faham.
Mana Maknanya kau yang bila dia kata limited tu, limit to that lah ya. Yes. Sebab Ah. dekat untuk alias ni saya rasa tak ada kot. Dia terus dia satu je dia pakai special peril. So maksudnya memang dia Hmm. cover 100%. Tapi dekat etika tadi ada limited special peril dan dia tak ada special Hmm. peril. Kalau ada pun dia lagi mahal. So saya rasa macam tak berbaloi kita nak ambil kalau Hmm. Oh, saya ingat dia cover ni kan, yang limited tu dia cover jumlah kerosakan kita, tak ada Oh, okey. limited. Nama pun limited kan. So dia limit kan dia punya liability. Oh, yalah. Tak faham apa tu limited tu kan. Hmm. Tahu banjir je. boleh baca dekat chat tu ada banyak soalan tuan Mazlan. Itulah saya tengok ni banyak ni. Yang tentang macam mana betterment cover sampai berapa lama. Kalau nak add on betterment sampai dah contohnya untuk 10 tahun boleh ke? So salah satu soalan ni kan. Memang boleh add on. Dia ada betterment ni tapi kita kena buat bayaran lah. Maksud ada dia punya amount lah untuk cover. Kan maksudnya premium dia ada sekian-sekian. Cuma saya tak encourage, bukan tak encourage, maksudnya kalau lah kita teliti semua tu memang kita nak ambil semua, tapi bayangkan dengan 115% daripada P2P tadi pun dah banyak. Kalau nak tambah lagi boleh, tapi tinggi sikit lah. Okay, sampai 10 tahun. Yang ni saya tak pasti 10 tahun tapi selalunya 10 tahun untuk cover betterment. Lepas tu ada lagi soalan, kalau kereta baru nak beli macam mana nak apply Allianz P2P ni. Kereta baru ni kena tanya salesman selalunya, sebab bila salesman jual maksudnya dia dah ada dia punya insurance kan. So maksudnya dia dah masuk dalam price dia, masuk kita punya deposit ke something like that. Tetapi kita boleh buat pilihan, boleh buat option, minta dia kata saya nak buat sendiri sebab kita ni saya nak buat P2P. Sebab setahu saya ejen, bukan semua ejen yang boleh buat P2P ni. Walaupun dia Allianz punya ejen tapi dia tak dibagi authorize untuk access kepada P2P. Selected agent lah. So company saya memang one of the selected agent lah. Okay. Dan yang seterusnya, kalau kereta dah separuh tahun ambil insurans basic, macam mana nak apply atau tukar kepada P2P? Itu yang saya pernah share. Actually kalau ikut nak senang, tunggu sampai expired lah. Tapi kalau kita betul-betul nak tukar, dia punya syarat dia, saya dah tanya JPJ, dia kata kita kena cancel polisi, cancel road tax dahulu, barulah kita ambil surat daripada JPJ, tunjuk pada insurans akan cancel polisi tu dan kita dapat refund on prorated. Kalau ikut 6 bulan lah, kalau 7 bulan 7 bulan. So itu yang saya dapat tahu daripada rakan dalam JPJ lah. So kalau kita nak ambil, nak kena cancel polisi, cancel road tax dahulu sebelum boleh cancel polisi. Sebab insurans seboleh-bolehnya dia tak akan cancel polisi. Dia tak nak, walaupun kita bagi reason, kecuali kita tukar nama lah, tukar milik atau dah jual kita kan, kita dah tak pakai, kita boleh cancel. Tapi kalau semata-mata nak cancel macam tu sebab tukar polisi, dia tak bagi. Tapi kalau road tax dah tak ada, so insurans terpaksa ikut lah apa yang JPJ dalam surat. Kita kena batalkan, cancel dululah road tax tu, baru dia boleh tukar. So bila kita beli, maksudnya kalau kita buat P2P, kita cancel road tax, insurans lama tu masih dapat refund, tapi road tax tu burn lah. Maksud walau dah setengah tahun kan, kalau macam kereta Azia apa semua bawah 1000cc, RM20, maksudnya RM20 burn lah. Maksudnya kita tak dapat refund balik setengah kalau kita buat half year dah kan. Tapi untuk insurans itu, premium tu insurans akan calculate on prorated sebelum dia refund. Proses tu lambat sikit. Cuma apa yang kita kena bayar dulu untuk P2P. Bila dah cancel apa semua, kita tak ada insurans, so kita kena ambil P2P, bayar dulu. Dan dalam proses tu barulah ada refund daripada syarikat insurans yang kita cancel tadi. Okay. Tuan, P2P tu stand for apa actually? Payment peer-to-peer. Peer-to-peer. Dia untuk e-platform. Dia buat khas ni kita kalau macam kita personal macam kita seorang-seorang nak buat,
dia tak akan approve polisi ni. So tapi kalau kita di bawah satu naungan ataupun let's say macam sekarang ni payung bawah green matrix, so saya boleh declare kereta ketentuan ni akan bawah akan bernaung di bawah green matrix, tetapi tak semestinya nak kena guna sistem green matrix, tetapi kita encourage guna sebab nanti kalau ada tuntutan, ada claim, ini yang akan diguna pakai dokumen. Dia orang memang kena guna pun sebab apa kita ada sitos sekali kan. Kalau dia orang tak guna nak sitos tak boleh. Itulah, betul. Faham. Ada lagi yang lain-lain? Kalau untuk hilang macam tu kan? Hilang pun sama. Maksudnya okey, kalau hilang kalau kita tengok polisi yang biasa normal, kalau hilang kita buat report boleh bayar je pun kan, tak ada masalah. Tetapi kalau hilang di tangan orang tapi orang tu pergi buat report dulu, maksudnya penyewa tu buat report dulu, yang tadi dah kantoi lah kalau kita sewa yang pakai normal polisi. Tapi kalau P2P kita boleh bagi je owner penyewa tadi ataupun guest tadi buat report, boleh, tak ada masalah. Katakan kalau macam yang kereta tu hilang dicuri oleh penyewa kan. Itu bergantung pada keputusan polis lah, keputusan kes, maksudnya investigation polis dulu. Sebab daripada situ barulah pihak insurans akan consider. Tetapi saya tanya pihak Allianz, dia kata P2P ni cover. Walaupun kereta tu dicuri, tapi kita kena establish dululah, maksud kita kena dapatkan bukti-bukti semua yang untuk support kita punya claim mengatakan dia ni sewa tapi dia bawa lari. Macam mana kita nak proof? Kita kena proof dulu kan. Sebab tak boleh nak insurans dia kalau tak ada proof dia tak boleh nak consider benda tu. Saya ada kawan lah dekat KK, dia kereta dia tu semua ada lesen, ada permit, ada insurans semua kan. 4x4 lah. Dia bayar tak silap 18,000 kot dia punya insurans tu. So kereta ni customer dia sewa, customer dia curi buat jual kat sempadan. Bila dia nak claim, insurans tak nak bayar. Sebab apa? Kenapa kau pergi sewa dekat pencuri? Memang terdiam dia memang dah lah bayar insurans untuk 4x4 tu, dia kata 18,000, insurans tak nak bayar. Sebab pergi bagi sewa dekat pencuri. Yang tu dia pakai insurans apa? Hire and drive lah, hire and drive. Sebab kadang-kadang insurans tu dia akan decline dulu. So kadang-kadang kita tak tahu macam mana proses. Macam saya memang dulu saya buat adjuster untuk buang claim. So ini memang saya forte lah. Kalau ada kereta sewa ni saya akan investigate, ada cara dia untuk tahu macam mana kereta sewa walaupun orang tu tak mengaku, dan kita akan dapat bukti untuk decline the claim. So saya akan submit dekat insurans, buat recommendation, tak payah bayar. Saya dah ada bukti sekian. Ini kerja adjuster lah kan. Tapi sekarang ni saya rasa macam Tuan Wahid cakap tadi, kenapa tak bayar tadi kes yang pakai hire and drive. Saya rasa mungkin ada sesuatu ataupun something yang dia tak establish ataupun dia tak ada bukti untuk membuktikan bahawa kereta tu insurans tak boleh bayar. Setahu saya boleh je, kita boleh sampai ke OFS, maksudnya Ombudsman Financial Services ni, pihak yang dilantik oleh Bank Negara untuk entertain kes-kes yang reject macam tuan cakap tadi. Boleh je, sebab saya pernah buat, insyaAllah. Dia kalau insurans tu reject, kita report kat Bank Negara kan. Yes, OFS tadi. So dalam tempoh 6 bulan selepas kena decline, kita kena immediate bagilah, maksud dalam tempoh 6 bulan tu bagi tahu kenapa ni, dan dia akan panggil dia macam perantara lah, orang perantara untuk consider, untuk nak bawa dua-dua pihak untuk berbincang. Selalunya dia favor kepada orang yang kena decline tadi lah. So insurans mungkin bayar tapi mungkin bukan 100% on ex gratia basis ke, dipanggil macam tu lah. Lebih kurang. Saya tanya. Okey, macam okey tuan. Macam kami ni family Green Matrix, untuk dapatkan, untuk beli insurans ni, kita kena through tuan lah. Tak boleh direct ke Alliance lah. Tak boleh, sebab Alliance dia tak jual direct macam insurans lain. Kalau tuan perasan, kalau tuan pernah masuk dalam dia punya website, bila nak beli semua kita minta quotation kan, maksud kita masuk maklumat semua. So last sekali sebelum dia bagi quotation tu, dia akan tanya please select agent. Sama juga. So maksudnya
dia tak akan jual direct. Dia lebih kepada ejen, dia promote ejen yang dalam senarai yang dia buat tu lah. Tapi bukan semua ejen yang boleh buat P2P. Itu kita kena faham. Tuan, nak tanya tuan. Boleh? Okey, contohlah kalau macam sekarang ni, lesen insurans kereta saya tu memang Alliance. Jadi bila saya nak ambil P2P ni, adakah dia akan saya kena cancel saya punya ni balik ataupun dia boleh jadikan ia sebagai add-on sahaja? Okey, alright. Faham. Saya rasa yang P2P ni dia produk baru satu kan. So saya tak tahu sama ada tuan ambil polisi dengan agent Alliance tadi, adakah dia yang dilantik untuk buat P2P juga. Kalau kata dia tak ada, saya rasa mungkin susah untuk tuan nak add on. Sebab dia tak macam insurans lain. Let's say macam Etika tadi, ambil dengan saya. So masa bila nak add on atau nak tambah, nak endorse dan polisi, nak buat pembaharuan apa-apa, kena melalui saya, tak boleh pergi ejen lain. So sama juga dengan Alliance. Dia, kalau tuan buat dengan ejen A tadi, so macam tuan kena balik kepada ejen A, tanya dia, boleh tak saya nak tambah, nak add on P2P. Kalau dia kata tak boleh, maksudnya lebih kurang kena cancel macam tu lah. Kita kena tukar walaupun dia ada Alliance. Kena pergi kat Tuan Azlan lah jawabnya. Memang tak semua ejen yang ada benda ni tuan. Ya, betul. Yang selected saya rasa ada a few saja dekat Malaysia lah. Yang lain tu ejen biasa aja. Termasuk saya rasa salah satunya mungkin Trevo kot. Tapi Trevo pun kalau saya pernah masuk dalam dia punya website untuk Alliance online kan. Saya masuk bila saya select untuk kereta sewa je P2P tu, dia akan tanya. Dia salah satu dia keluar Trevo, lepas tu yang keduanya Flux kalau tak silap, yang ketiganya Others. So kita boleh select salah tiga-tiga ni, mana-mana channel pun boleh. Kita declare lah konon bawah Trevo kan. Tetapi selepas dah hantar final, kita dah dapat lebih kurang harga, so dia akan, kita nak print je, kita kena select agent. So maksud kita kena bagi lah information kepada agent pula. Saya dah tekan kat itu, dia keluar maksud maklumat yang perlu untuk kita dapatkan quotation. So dekat situ saya dah nampak memang ejen-ejen ni ada lah, tapi dia tak jual direct lah. Maksudnya mungkin ejen yang selected je yang boleh buat. So bila tekan ejen tu, kita tak tahu mana ejen, susah kan kita nak pilih. Saya ingat dalam tu ada 50 kot. So saya kena scroll kan. Tapi kalau untuk memudahkan cara, tak payah nak buat online apa tu, direct through Greenmatrix, yang mana saya ni memang dilantik oleh Greenmatrix untuk buat. So kita boleh kod dulu. Bagi saya maklumat yang saya perlukan yang 5 barang tu kan, nombor kenderaan, jenis kenderaan, IC owner, nama owner penuh dengan alamat. Ini 5 benda ni cukup untuk saya dah boleh keluarkan quotation. So tak payah nak susah payah ni, semua tu free je. So bila dah dapat, baru kita decide nak ambil, nak buang ke apa kan. Macam tadi selalu saya akan letak basic policy, cover, saya add on dengan P2P endorsement. Lepas tu enhanced road warrior untuk unlimited towing. Windscreen saya letak ikut jenis kenderaan lah. Windscreen ada 100, ada yang 1000, ada yang 600, ada yang 500 kan. Itu saya letak. Dan satu lagi special peril tu pun saya letak siap-siap. Tapi yang add on ni, selain pada P2P, tuan-puan boleh kalau nak optional boleh buang je, tak kisah. Nak reducekan cost kat situ kan. Tetapi kena fikir yang special peril tu, kalau kereta tenggelam semua kan. Lepas tu windscreen, kadang-kadang windscreen ni dekat highway pun anytime dia boleh pecah. Lepas tu yang ketiganya adalah yang enhanced road warrior tu. Bayangkan kalau kita stranded dekat tengah-tengah hutan, so Alliance towing akan datang, bawa balik. Kalau tidak, kereta biasa ni dia saya terang kat sini, normal Alliance punya polisi 150 je kilometer free towing. Kalau dia tambah dengan road warrior, dia ada dua pula, road warrior dengan enhanced road warrior. Road warrior ni yang pertengahan. So kalau ambil road warrior, dia punya towing sebanyak 450 km sahaja. The first 450 tu dia cover free, selepas tu dia akan charge.
Tetapi kalau ambil enhanced road warrior ni, dia tambahan dia lebih unlimited lah. Maksudnya walaupun bayar RM99, tapi dalam masa setahun tu, mana kita nak bawa, dia trik dia saya nak share. Actually tak semesti kereta tu breakdown ataupun accident. Kereta tu let's say lah, saya bagi contoh, kalau kata kita punya penyewa sewa kereta tu bawa sampai Padang Besar, dia parking tu dia pergi Thailand. Lepas tu dia kata kereta boleh ambil lah. So bayangkan kalau kita nak datang ambil, memang cost lah. Maksudnya kita nak kena bawa, maksudnya orang tu kena travel, runner kena pergi ambil dan bawa balik, let's say kat Johor Bahru. Tetapi kalau lah tuan-puan perhati tengok dia punya yang enhancement road warrior tadi, dia cover untuk PA je RM10,000. Tetapi dia punya kelebihannya dia embedded unlimited towing. So kita boleh buat permintaan kepada Allianz, kata kita nak minta bawa balik kereta yang kat Padang Besar tu, provided kunci lah dekat mana-mana tinggal, naik dekat kereta towing yang loader tu, bawa balik sampai JB. Orang tak tahu, kebanyakan orang tak tahu benda ni. So ingatkan untuk accident, breakdown je kan. Tapi kalau untuk kemudahan, kalau tuan sendiri pergi sampai Padang Besar nak balik dah tak larat nak drive, boleh je minta. Tapi orang tak tahu kemudahan ni. Okay. Good. Ada soalan lagi? Dalam ni ada banyak soalan ni kata saya. Dekat chat tu banyak soalan. Saya baca dekat handphone saya. Macam mana nak subscribe atau boleh kira Azia tak? Oh, itu nanti saya share dalam grup lah, insyaAllah, untuk pengiraan kan. Lagi satu ada pertanyaan ni, P2P ni takaful ke konvensional? Buat masa sekarang ni satu insurans yang buat yang dalam market sekarang, Allianz General Insurance adalah insurans, dia konvensional. Saya kata takaful, saya dah approach benda yang sama ni, saya ingat dah setahun lebih dah, tak ada berani ambil. So maksudnya buat sementara ni memang kita cover dengan konvensional lagi lah. Terpaksa ambil sebab tak ada takaful kan. Tak ada lagi. Tapi saya dah ni tu dalam proses, dah final proses dah dengan takaful, etika takaful sebenarnya, untuk develop this product. Sebab produk ni dia orang tak ada. So dia terpaksa copycat lah, maksud daripada Allianz kepada dia dalam proses dapat daripada pihak negara untuk banyaklah dia punya proses. Lambat sikit kita nak tunggu kan. So sebolehnya apa yang ada kita jalan dulu, senang. Okay. Yang seterusnya, etika ada juga special peril. Ada, tapi kena tambah lah, sama juga dengan Allianz tadi, sama kena tambah. Azia, ada saya share dalam grup dia punya calculation untuk Azia yang ada dengan contoh lah, yang ada NCD sebanyak 45% kalau saya. Jadi dah ada yang pernah claim insurans P2P ni tak? Sebab produk baru lagi, so orang pun belum semua 100% ambil, so dia tak ada lagi lah. Rekod yang saya tanya belum ada lagi lah. Macam mana nak subscribe? Lepas tu ada yang pernah ada lagi ada soalan lagi selain pada soalan yang ni, macam mana nak ambil, nak tempah apa semua tu, melalui saya lah. Saya dah wawarkan dalam grup WhatsApp ada, dalam grup Telegram pun ada untuk GM Hub. Nanti boleh je tanya, minta dulu quotation, nak minta pendapat, tanya pun boleh, insyaAllah saya boleh jawab. Saya ada soalan, macam mana kita nak confirm, contohnya macam Trevor dia cakap dia ada P2P kan, tapi kalau ikutkan host tu dia just bayar insurans biasa je lah, dia tak sama macam yang sekarang ni kita kena bayar 115% kan. Sebab apa, saya ada juga tanya owner kepada platform, dia pun cakap dekat laman web dia tu ada Allianz. Bila saya tanya betul-betul, bukan P2P, dia hanya windscreen je. Ya, betul. So adakah yang Trevor ni dia cakap P2P tapi sebenarnya bukannya P2P betul? Yang tu saya tak pasti, tapi apa yang saya tahu, setahun lepas saya biasa buat inquiry direct kepada Trevor. Saya buat email tanya sama ada dia ada P2P apa. Masa tu dia pun tak tahu P2P ni. So dia cakap kami
cover, saya translate lah daripada bahasa Inggeris. Dia kata kami cover ni just untuk kereta biasa, private car, normal policy. Yang mana saya buat sekarang lah. Saya buat sekarang pun ada setengah, kalau tuan-puan ada subscribe dengan saya buat insurans dengan Etika tu, memang saya bagi yang biasa je lah kan, sebab masa tu tak ada P2P. So bila dah ada P2P dan saya baru dapat authorization untuk buat benda ni sejak 1 bulan Oktober, baru lagi. Sebelum ni saya pun tak ada. So maksudnya daripada saya benda ni saya simpan, baik saya share sebab benda ni baik kan. So macam Dori tanya tadi, memang saya rasa mungkin Trevor ada pun baru lagi lah, mungkin dalam bulan 4 bulan 5, sebab saya tengok dia posted dalam dalam media sosial kan, dia dah ada P2P cover. So saya rasa dia pun ada jugalah. Cuma saya tak pasti sama ada yang subscribe dengan dia tu pernah tengok polisi tu tak. Kalau betul polisi tu ada P2P, dia ada tulis P2P yang saya pernah share dalam grup. Kalau tak ada, maksudnya memang normal polisi lah. Saya takut sebab macam tengah-tengah platform ni dia cakap dia ada tapi sebenarnya tak pun. Dia wayang je lah. Dia, dia nak tarik. Sebab owner dia just bayar biasa tapi dia cakap ada. Dan dekat sini ada soalan, dia kata semua ahli GM Hub boleh apply ke termasuk kereta yang dipajak? Yes. Okay, status kereta dekat belakang tu kita tak nak tahu sama ada dia kereta pajak ke ataupun kita sendiri ya, tak kisah. As long as kita cakap okay, declare ini bawah GM Hub atau GM Green Matrix, so saya akan dedicate kereta ni dalam saya punya sistem tu, ini semua kereta bawah Green Matrix. So itu yang saya cuba explain lah, maksudnya biar kita di bawah satu grup, satu keluarga lah, so senang kita nak declare. Kalau kita pergi kat orang lain dekat Trevor, macam tuan cakap tadi, mungkin Trevor dia bagi normal policy, kita ingat cover, mati-mati kita ingat cover P2P kan, buatnya jadi claim, jadi accident atau kita hilang, itu yang masalah. Tuan Azan, saya nak tanya satu soalan. Kalau kereta tu kalau dia add on macam e-hailing tu macam mana? Okey, yang ada e-hailing saya dah tanya dengan Allianz, dia cakap itu exclude dalam P2P. Maksudnya untuk itu dia tak boleh ambil untuk P2P. So kereta yang tuan ada tu kena ambil polisi biasa tambah e-hailing. So maksudnya e-hailing ni ada driver, dedicated driver kan. Kalau yang kita punya polisi ni peer to peer ni, dia boleh open untuk orang lain, siapa-siapa pun boleh bawa kereta kita dengan syarat kereta ni di bawah, kata sekarang ni Green Matrix lah, di bawah naungan Green Matrix. Bukan macam ada sini dia tanya boleh tak kereta yang persendirian, kereta apa? Okey, ada pertanyaan sini dia tulis ada dalam grup car rental Selangor baru ni ada kereta accident bawah Trevor, tapi orang Trevor bagi tahu jangan report, cakap kereta sewa, nanti tak cover. Macam mana tu? Itulah macam yang tu Wahid cakap tadi, mungkin yang tu dia wayang dia cakap, dia kata ni, tapi bila ni jadi sesuatu sangkut, dia kata jangan bagi tahu kereta sewa. So maksudnya bukan P2P lah tu. Tengok dia cakap je. Tu sebab saya dah tanya dah, ada satu company lah, dia dekat website dia semua ada lah, nampak macam ada insurans. Tapi bila tanya owner dia, tak ada, ni kita cover cermin je. Cover windscreen je. Macam cover cermin je. Sebab host tu tak bayar apa-apa pun. So maknanya option yang dia ada, yang Trevor ada tu profit sharing 75, 25, 60, 40 tu baik ambil 75, 25 tu kan. Kalau dia pun tak boleh confirm kan. Sebab yang saya rasa yang Shield 35, 60 apa 45, 50, 60 75, 25, satu lagi 60, 40 kot. Kalau kita ambil itu yang di cover tu, macam yang so-called P2P ni lah, saya tahu lah P2P ke tidak. Itu dia main profit tu, profit kita rendah, dia macam-macam ni lah kan. Saya yang tu bukan P2P kot, saya rasa tu dia macam CDW yang kita buat tu. Oh ya. Yeah. Saya ingat situ dia punya ni. Dia punya wayang tu dia salah kan.
Macam So, 75-25 tu insurans atas kita lah, nombor insurans tu kan. Saya ingat pakai demi insurans. So dia kurang sikit lah kita ni profit. Kan? 60-40 je. Okey, tak apa. Okey. Terima kasih. boleh. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa bila bertanya lagi senang kita tahu kan masalah-masalah. Betul. Assalamualaikum. Kayum. Tuan, kalau contohlah kemalangan atau apa-apa insiden kan, kita kena melalui tuan ke atau Kalau maksudnya berlaku kemalangan apa-apalah breakdown ke apa kan tak perlu. Dia dah ada auto assist punya number. So dia ada dua actually. Selalunya auto assist satu lagi dia panggil dekat Alliance ni bukan panggil auto assist, dia panggil RSA, roadside assistant. So masuk kereta breakdown, kereta rosak apa semua boleh call that number. Ada satu lagi kereta yang terlibat dengan kemalangan, dia ada satu lagi hotline number yang kita boleh call. So dia akan hantar towing lah. So towing akan tow to the desired kita punya nak bawa lah, maksudnya workshop. Mungkin nak bawa workshop dekat rumah, tapi kita ada tak ada enhancement, maksud kita tak ambil kan, tak ambil road warrior biasa pun tak ambil, enhancement pun tak ambil. The first 150 tu memang cover bawa balik kan, tapi kalau kita jauh extra tu kena bayar lah. Selalunya dalam 60 sen kot, 60 sen kot untuk setiap kilometer tambahan. Banyak tu kan. jadi kalau apa-apa pun kalau kita call road assist tu dia akan tahulah. Yes, kita bagi tahu nombor plate je. Maksudnya tak semestinya owner yang call. Kalau kita penyewa call pun dia tahu kita ni memang kita under P2P. So dia boleh attend immediate. So maksudnya mungkin masa tu dia kejadian masuk kemalangan ataupun something happen kan. So dia dekat situ dia try call kita tak jawab. Kita mungkin ada benda lain ataupun tak ada line, tak dapat. So dia boleh call direct. So itu kelebihannya. Kalau kita buat kita sewa pakai normal policy ni, kita dah nak kena bersilat lah. So dia kena call penyewa tadi, host tadi kena sewa guest kena call kita. So kita pula kena arrange pula bagi tahu, kadang-kadang kita ni bukanlah ni kita operator, owner orang lain pula. So nak kena adjust orang tu pula bagi tahu kan. So benda-benda macam ni yang kita dia panggil red tape lah. Kita dah boleh dah langkau benda tu. So kita boleh call direct, maksudnya guest tadi ada masalah boleh call direct. So dia akan attend immediately. Salam tuan, tanya lagi tuan. Boleh? Ada tak untuk P2P ni piagam pelanggan? Maksud dia berapa lama proses dia, kalau contoh dokumen semua lengkap apa semua, berapa lama dia proses sehingga dia repair kereta kita tu? Maksudnya untuk claim ni lah. Untuk claim P2P lah. Selalunya dia tak ada ni sangat, dia sama je standard macam kereta biasa, cuma dia punya kelebihan boleh cover kereta sewa itu je. Yang lain semua sama. So kalau kadang lambat pun mungkin dari segi workshop lah kan, bengkel yang kita pilih tu lambat proses ataupun lambat repair, dah dapat approval tapi lambat. Tapi kita still boleh monitor, kita boleh check online, letak boleh tahu dah condition itu. Ya. Sekarang tuan tanya. Ya. Tuan nak tanya berkenaan dengan yang towing unlimited tadi kan? Ya saya. Okey, adakah dia ada limit untuk setahun kita guna pakai untuk unlimited tu? Contoh kalau macam tu? Tak ada. Oh tak ada? Tak ada. Mana okey, unlimited lah. Okey. Unlimited kan, kalau dia kata unlimited tapi subject tu 1000 km itu dah lain. Tapi yang ni unlimited ni, tu saya cakap dalam masa setahun kita ada berapa kali kita pakai pun boleh pakai. Okey, terima kasih tuan. Ya. Saya rasa Cik Mi nak tanya apa. Cik Mi. Ya. Cik Mi nak cakap apa ke? Ada lain-lain yang ni saya boleh share insyaAllah. Apa yang saya ada saya boleh share insyaAllah.
Okay, sementara tu saya nak share. Saya ada tips lah macam mana you nak dapatkan P2P ni secara percuma. Ada tak nak tahu? Ada tak nak tahu macam mana nak tak payah keluar duit pun untuk P2P ni? Banyak nak tahu ni tuan. Tak ramai nak tahu ni. Nak. Saya nak tahu. Tu dia. Okey, sebenarnya dalam Greenmatic ni kita ada satu macam function dipanggil access protection. Okey, access protection ni customer dia kena bayar kalau macam kereta kita ada 4 group. Group A, Group B, Group C, Group D. Group A ni satu hari dia kena bayar RM20. Group B RM30, Group C RM40, Group D RM50. So apa yang kawan saya biasa buat lah kan. So bila orang nak sewa kereta dengan dia, so dia akan pujuk customer untuk beli access protection ni. Dia akan cakap lah, cik sewa kereta ni harga macam ni. Tapi kalau accident pun semua, kalau kita nak minta ganti rugi, kita akan claim RM2,000, RM3,000 sampai RM10,000 lah ikut model kereta kan. So kalau customer ni dia nak kurangkan risiko dia, so dia kena beli access protection ni RM20. Let's say lah you ada Azia kan. Azia. So Azia harga RM120. Lepas tu you cakap kalau you beli RM120 ni, kalau accident apa-apa kita akan claim dekat you RM2,000 lah. Tapi kalau you beli access protection ni, you bayar RM20 satu hari, kita maksimum akan claim dekat you RM500 je. So duit ni you jangan pakai, you simpan. Let's say lah sebulan you boleh simpan, you boleh jual 10 hari. Maknanya RM20 kali dengan 10 dah 200 kan. 200 kali dengan 12 bulan 2,400. So saya ingat duit ni cukup untuk cover P2P. Sebenarnya kalau kereta tu accident memang Allianz akan bayar. Betul tak? Betul. So kalau you ada valve fire kan. Valve fire ni RM50 lah sehari kan. So kalau lah sebulan you boleh jual 10 hari, 50 kali dengan 10 dah 500. 500 kali dengan 12 bulan dah 6,000. 6,000 tu tengok valve tak cukup kat P2P kan. Tapi boleh lah, at least tidaklah you kena keluar 100%. Betul. Itu sistem kita. Okay, good. So bila you ada customer, pujuk dia. Kalau macam Tuan Azni kan, Tuan Azni sewa ni harga 120 ni, kalau accident saya charge 2,000 ni. Tapi kalau beli access ni kita charge maksimum 500. Tuan nak beli tak? RM20 pun. Itu kan pujuk, itu create fear. Yes. Kalau beza RM30. RM30 kalau sebulan dah 300. Good idea. 300 kali dengan 12 bulan dah 3,600. Cukup pun nak cover P2P, maknanya korang tak payah keluar duit pun. Betul. Thank you. Good. Okey tak? Ada lagi? Nak tanya Tuan. Konsep pay and claim. Tuan nak tanya. Okay. Kalau yang tadi Tuan Wahid cakap tu kan, contoh yang tu, itu kita boleh masukkan dalam sistem harga dia tu. Kalau dalam website tu memang ada, cuma kadang-kadang customer tak pilih. Oh, maknanya kita pujuk lah. Dia optional. Kita kena pujuk dia lah. Alright. Macam kawan saya ni, customer sampai dekat dia punya tu, walaupun customer tak beli kan, lepas dia macam kalau tak beli ni nanti kereta accident pun semua kita akan claim pun semua. Dia fear lah. Kau nak bayar RM2,000 ke kau nak bayar RM20? Itu masa bila kita nak capture access protection tu, katalah dia dah book kan, without the access protection. Biasanya access protection ni customer foreigner beli. Kalau local memang takkan beli. Tak tahu lah, katalah lepas kita pujuk dia, dia kita berjaya convincekan dia, ada ni, macam mana kita nak collect dari dia, collect dari ni lah, dah masuk dalam payment tu pergi, sebenarnya duit tu you simpan semua kan. Macam Greenmatic ni kita tengok you punya sale sebulan tu, you kira berapa sebulan, saya ambil 1% je pun. Bukan saya kena, kita orang kena tak payah. Lock dalam ni lah, dalam sistem lah, tak payah. Dekat borang sewa tu nanti you tulis rimak kan, ada bayar asset protection kan, rimak lah dekat borang sewa tu kan. Sebenarnya every time you dapat payment, you kena keluar receipt. Receipt, ada rental agreement apa semua. So benda tu recorded lah. And then sebenarnya you pun kena ada accounting system. Duit tu datang pada mana.
Biarlah. So you tahu berapa Betul. stay you, berapa you punya asset protection, tapi duit tu you simpan lah, jangan belanja. Okey, faham. Oh, Tuan Wahid, boleh ke kalau dalam agreement dalam website tu buat dalam dua bahasa sekadar cadangan? Alamak, saya daripada start dulu sampai sekarang saya tak pernah guna bahasa Melayu. Okey kot, bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya kita punya website tu nanti kita akan upgrade. Kita dah ada programmer dah. So nanti saya akan suggest kat dia lah kalau dia boleh buat dua bahasa kan. InsyaAllah. Saya buat bahasa Inggeris ni sebab apa saya tak nak layan yang customer-customer yang bukan nak kata bahasa Melayu ni tak bagus, tapi kita nak go ke next level, ke premium punya customer. Yang educator apa semua kan. Kalau yang dia tak pandai bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni, maknanya mungkin dia ni yang jenis biasa-biasa kan. Kita nak pergi ke next level punya customer lah. Kalau nak buat double bahasa tu tebal loh dia kita punya rental agreement tu. English tu premium. Apa belajar-belajar lah bahasa Inggeris kan. Saya dah start kereta sewa, saya tak pernah pakai. Even masa saya bekerja dekat Langkawi tu pun memang rental agreement tu bahasa Inggeris. Alright, kalau tak ada apa soalan, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Mazlan. Hari ni habis awal. Saya selalunya biasa time coaching ni saya nak buat sejam je kan. So hari ni tercapai lah, biasa sejam setengah sampai ke 2 jam kan. Alright, thank you very much Tuan Mazlan. Thank you very much kepada you all yang join kita punya sesi ni. Kalau still ada soalan, boleh PM direct Tuan Mazlan. Nanti insyaAllah dia akan bantu. Okey, kita jumpa lagi. Dan kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.